أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat dipertemukan pada pagi ini. Sambungan kuliah sirah kita masih lagi dalam tajuk peperangan Tabuk. Masalah orang-orang yang tidak ikut serta peperangan Tabuk. Tatkala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, baginda terus masuk ke masjid dan bersembahyang 2 rakaat. Kemudian duduklah Rasulullah di dalam masjid untuk dikunjungi oleh orang ramai. Datanglah mereka yang tidak ikut serta dalam Ghazwatul Tabuk seramai lebih kurang 80 orang. Mereka pun menyatakan keuzuran masing-masing dengan bersumpah membela diri. Rasulullah tidak menunjukkan sebarang bantahan terhadap kenyataan mereka itu, malah mendoakan mereka. Tetapi Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi yang tidak ikut serta ditangguhkan pemaafan kepada mereka hingga turunnya ayat Allah yang menyatakan taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu masa kita baca kisah perang Tabuk, ada ramai orang yang tak pergi perang yang saja buat alasan. 80 orang itu adalah orang-orang munafik. Jadi bila dia datang jumpa Nabi, bagi alasan, Nabi diam, Nabi terima saja. Pasal orang munafik. Munafik ni cakap dengan apa pun dia ada alasan tentu sekalian. Ada alasan untuk nak membebaskan diri. Jadi kalau Nabi cakap begini, nanti dia jawab balik. Munafik zaman sekarang itu juga tentu sekalian. Tengok munafik baru ni buat alasan lagi tu sekalian. Ini ada budak-budak dia peluk K-pop tu sekalian. Bila peluk K-pop, adalah orang Jawi lah mana nak ambil tindakan. Lalu ada orang petikai, pasal apa budak-budak tu je. Yang Big Mama tu pasal apa tak dia ambil tindakan. Dia peluk pemain badminton. Jadi puak-puak munafik datang membela tu sekalian. Big Mama beza, dia tak sama macam peluk K-pop. Orang peluk K-pop ni budak-budak ni tak ada kepentingan. Big Mama dia peluk orang main badminton sebab tu dia anggap anak dia sendiri berjaya menang badminton. Sebab tu dia peluk. Dia rakyat Malaysia ni semua 28 juta ni anak dia. Betul ke tu sekalian? Itu munafik lah tu sekalian. Kalau boleh tu sekalian, isteri seorang pemimpin peluk rakyat dia hanya alasan kerana itu rakyat dia, sudah tentu isteri-isteri Rasulullah dah peluk anak-anak sahabat yang pergi perang balik menang tu sekalian. Sebab apa? Sebab mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan isteri-isteri Rasulullah sendiri setelah baginda meninggal tidak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana orang Islam tu sekalian. Menunjukkan dia lebih utama. Tapi tak dibuat. Pasal apa tak buat? Pasal tak boleh. Tapi orang sekarang ni pasal dia lebih daripada Nabi tu sekalian. Maka dia datangkanlah alasan-alasan. Macam puak-puak munafik ni. Bagi alasan, maka Nabi biarkan saja. Tetapi ada 3 orang. Iaitu 4 orang, 3 orang, Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi yang itu Nabi tak maafkan. Nabi tangguhkan dulu kemaafannya sehingga ayat Allah Ta'ala menurunkan. Sebab mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang baik, maka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ka'ab sendiri menceritakan mengenai dirinya dalam satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Katanya, keadaan aku sebelum ini tidak langsung mempunyai kekuatan dan kemudahan harta benda serta seperti keadaanku di masa tidak ikut serta dalam angkatan Ghazwatul Tabuk. Maksudnya Ka'ab cerita, dulu perang-perang sebelum tu tak ada bekalan, tak ada kelengkapan dia, tapi pergi juga. Cuma dalam peperangan Tabuk dia diuji oleh Allah Ta'ala. Apa ujiannya? Kelengkapan cukup tetapi kebun tamarnya sedang masak ranum, kemudian cuaca panas. Ini yang diujikan oleh Allah Ta'ala. Memang aku berniat hendak membuat persiapan untuk ikut serta dalam angkatan tentera muslimin. Aku pun pulang ke rumah, tetapi tidak juga aku membuat persiapan apa-apa pun. Aku agak bahawa aku akan boleh membuat persiapan untuk ghazwah itu bila-bila masa pun. Aku terus bertangguh-tangguh, sedangkan orang lain sudah sibuk membuat persiapan dan menyediakan bekalan. Namun aku masih belum berbuat sesuatu hingga sampailah masanya mereka berangkat meninggalkan Madinah. Di saat itu pun aku masih yakin bahawa aku boleh mengejar mereka. Tetapi apa yang hendak dikatakan, aku tidak buat apa-apa kerana sudah ditakdirkan begitu. Mana tangguh-tangguh. Sebab tu nak buat kerja agama ni tu sekalian kena segera, jangan tangguh-tangguh. Nak infak, nak bayar zakat, kena segera, jangan tangguh-tangguh.
Ni nak bayar zakat pun tangguh, nak infak pun tangguh, nantilah dulu. Akhirnya belum sempat dia membayar, menunaikan niat yang baik tadi, meninggal dunia. Ya? Yang ni macam tu juga, tangguh sampai orang dah pergi dah tuan-tuan sekalian, masih tangguh lagi. Ya? Nanti. Setelah kata Rasulullah keluar, aku pun keluarlah berjalan-jalan di Madinah. Amat menyedihkan aku kerana tidak kelihatan padaku seorang pun kecuali mereka yang tebal dengan kemunafikannya, atau orang-orang tua yang benar-benar uzur. Dan apabila sampai berita kepadaku bahawa baginda sedang dalam perjalanan pulang, aku terasa gelisah. Terlintas juga di hati untuk berbohong kepada baginda demi membela diri dengan menyatakan uzur yang munasabah supaya tidak dimarahi oleh baginda besok. Aku berunding dan meminta fikiran dari setiap ahli keluargaku. Dengar Nabi nak balik, mesyuarat dengan keluarga tu sekalian, nak cari alasan apa nak jawab pada Rasulullah SAW, takut nanti kena marah. Cari alasan. Tetapi bila diberitahukan bahawa baginda Rasulullah sudah sampai, berubah hatiku. Berat rasanya untuk berbohong. Aku harus bercakap benar. Aku pun datang kepada baginda Rasulullah SAW. Aku memberi salam. Baginda hanya senyum sumbing menandakan marahnya. Maka datang bagi salam, Nabi tak jawab, tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal Nabi ni suka biasa, jadi dia bagi salam dulu ke orang. Tapi ni kali tak bagi salam. Orang bagi salam pun Nabi tak jawab. Nabi cuma sengih. Ya? Lalu baginda berkata, kemari. Aku pun menghampirinya dan terus duduk di hadapannya. Mengapa kamu ketinggalan? Bukankah kamu telah membeli unta untuk kenderaan? Tanya baginda. Aku menjawab, ya benar. Demi Allah, kalaulah aku berhadapan dengan orang-orang keduniaan, sudah pasti aku berdalih dengan apa saja uzur untuk membela diri. Tetapi di hadapan Tuhan hamba, aku tidak sanggup berbuat begitu. Aku tahu jika aku berbohong kepada Tuhan hamba hari ini, dan Tuhan hamba pun bersetuju dengan kenyataanku, sudah pasti Allah akan memurkaiku, dan sekiranya aku bercerita benar, pasti Tuhan hamba akan memarahiku. Biarlah begitu, asalkan aku mendapat kemaafan dari Allah. Sebenarnya tidak ada sebarang keuzuran padaku. Demi Allah, aku tidak pernah lapang dan mewah seperti ini, dan di waktu aku tidak ikut serta bersama Tuhan hamba. Tu jawapan dia senang je sekalian. Kalau saya berbohong, saya boleh bohong, dan kamu boleh maafkan aku wahai Rasulullah, tapi Allah Ta'ala akan murka. Tapi kalau aku cakap betul, aku tahu wahai Rasulullah kamu akan marah, tetapi Allah Ta'ala akan memaafkan aku. Jadi dia pilih kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi tahu pula, ya Rasulullah, memang sebelum ni aku tak ada kemewahan macam ni. Nak perang Tabuk inilah aku mewah. Rupa-rupanya manusia ni kadang-kadang diuji dengan kemewahan, dia kalah, tu sekalian. Macam kita lah, bila diuji kemewahan, kalah kita. Tu yang tak datang ke masjid, sambut maulid Nabi bukan main, tu sekalian. Selawat sampai nangis-nangis. Balik tak datang masjid lagi dah. Datang masjid cuma sambut maulid Nabi. Tuan-tuan tak apalah datang selalu kan. Sebab tu kalau ada ceramah maulid Nabi tu kena gasak sikit yang tak datang masjid ni, tu sekalian. Beritahu dia, kalau cuma datang nak sambut maulid tak payah. Pasal apa? Pasal Nabi tu sekalian, antara sunnah paling besar yang Nabi jaga, iaitulah sembahyang berjemaah. Sebab tu kita kena bagi tahu orang ramai, sembahyang berjemaah ni kena dipertingkatkan. Sini alhamdulillah ramai tu sekalian. Ada tempat tu cuma malam Jumaat je bawa 2 orang. Tadi saya lalu surau tu yang saya panggil surau malam Jumaat, belum ada orang lagi walaupun dah azan tu sekalian. Ada dia malam Jumaat tu ramai lah, pasal dia baca Yasin, kemudian ada soru sikit. Tu dia ramai. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini bercakap benar. Baiklah, bangun dan pergi dari sini. Tunggulah sehingga Allah memberi keputusan terhadapmu. Nabi pun mentiraf tahu dia bercakap betul. Tapi saja diuji dulu. Bangun, balik sampai Allah Ta'ala yang akan membebaskan kamu. Aku pun bangun meninggalkan Rasulullah. Maka banyaklah orang dari Bani Salmah yang mengecamku kerana tidak berdalih seperti orang lain. Aku pun menanyai mereka, adakah orang lain yang senasib denganku? Jadi orang kabilah dia pula tanya, pasal apa kau tak dalih tadi? Kau jawab je lah dengan Rasulullah. Ini kadang-kadang dalam masyarakat gitu sekalian. Orang tu dah elok lurus, ada je yang cuba nak menyesatkan dia. Cuba kau bagi alasan gini tadi, kan Nabi lepas, kau tengok tu 80 orang lepas, kau ni lurus bendul lah. Memang dalam masyarakat gitu sekalian. Ada yang dah lurus, ada yang cuba nak membengkokkan orang. Lalu ditanya, ada lagi tak orang yang senasib dengan aku? Maknanya bagi alasan, Nabi tak maafkan. Mereka beritahu, ya, ada 2 lagi orang yang bercakap benar seperti kamu. Mereka juga menerima nasib yang sama seperti kamu. Aku bertanya siapa orangnya? Kata mereka, Murarah ibnu Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah, 2 orang yang baik dan pernah menyertai perang Badar. Sebab orang yang menyertai perang Badar itu dijamin syurga oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW melarang orang-orang muslimin bertegur sapa dengan kami bertiga yang tidak ikut serta dalam Ghazwatul Tabuk. Mana Nabi larang. Tu 3 orang tu kalau dia datang bagi salam jangan jawab. Kamu pun jangan bagi salam. Kalau dia tanya kamu jangan kamu bertegur sapa, biar dia. Macam kena sumbang, biar 3 orang jalan. Orang ramai telah putus hubungan dengan kami. Mereka terus menjauhkan diri dari kami. Pandangan mereka juga berubah terhadap kami hingga kami rasakan bumi ini bagaikan sempit bagiku. Seolah-olah bukan lagi bumi ini sebagai bumi yang pernah ku kenali. Kami bertiga menghadapi cabaran berat begini selama 50 hari. 50 hari dipulaukan, tuan-tuan sekalian. Tak boleh cakap dengan siapa. Pergi pasar jumpa orang, Assalamualaikum, orang buat tak tahu. Ulur tangan nak salam, orang buat tak tahu. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, 50 hari tuan-tuan sekalian diuji sedemikian rupa. Jadi sini kalau ada orang degil-degil, tuan-tuan uji macam tu ya. Ada jadi degil, tak mau dengar cakap, macam tu dia panggil kenduri, jangan pergi. Kita kenduri jangan panggil dia. Oh, dia salam dengan kita buat tak tahu je. Tu. Pasal apa? Pasal kau tak datang ke masjid surau tu tak campur orang, jadi kami pun tak mau campur kau. Biarkan insya-Allah. Berubahlah tu ya. Kat tempat saya dulu buat macam tu juga tu sila kat kampung. Kalau dia tak datang kenduri rumah orang, tak datang ke masjid, dia buat kenduri orang kampung pulau. Lama-lama berubah dia. Syekh Lapang kan buat tu sila. Ini kadang ada orang salam ni sembahyang jemaah tak mau datang sekalian, tapi kalau kenduri nak panggil orang surau juga. Dia tak panggil geng-geng dia tengok wrestling, tengok bola tu. Mesti cari orang surau. Saya pun dia pun tahu tu sekalian yang geng tu pun doa tak berapa makbul. Tu cari orang surau masjid juga. Adapun 2 orang yang senasib denganku itu sudah tidak keluar dari rumah masing-masing, mereka menangis sepanjang masa. Ni Ka'ab ni kira kuat tu sekalian, ada keluar juga. Ya kawan 2 orang dah tak ada dah. Duduk kat rumah tak keluar. Mana nak keluar malu tu lihat jumpa orang. Menangis kat rumah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku kerana lebih muda dan lebih cergas dari mereka tetap keluar bersembahyang jamaah bersama kaum muslimin. Dan aku berjalan-jalan di pasar. Tetapi tiada seorang pun yang mau bertegur sapa dengan aku. Aku datang kepada baginda Rasulullah, aku beri salam kepadanya di waktu baginda berada dalam majlisnya selepas solat. Aku menunggu dengan penuh harapan sekurang-kurangnya baginda menggerakkan bibirnya menjawab salamku. Pernah aku bersembahyang berdekatan dengan baginda sambil mencuri-curi pandang kepadanya. Baginda memang melihat aku, tetapi bila aku melihat ke arahnya, baginda berpaling muka memandang ke arah lain. Tu sayangnya dia dengan Nabi tu sekali, walaupun Nabi dah kenakan tindakan hukuman, dia datang juga nak cari-cari ruang untuk dia nak melihat baginda. Kalau boleh bagi salam, Nabi jawab. Kemudian tengok macam mana. Tapi nampaknya Nabi biarkan dia. Sedang aku berjalan-jalan di pasar Madinah, ada beberapa orang Nasrani dari bangsa Syam yang selalu datang menjual bahan makanan di Madinah. Seorang daripada mereka bertanya, siapa yang tahu mana satu Ka'ab bin Malik? Orang-orang mendengar menunjuk ke arahku yang sedang berada di situ. Orang Syam itu pun datang menghampiri aku lalu diserahkan sepucuk surat kepunyaan Raja Ghassan. Surat itu bertulis, kami mendapat tahu bahawa Tuan kamu telah menyingkirkan kamu. Padahal kamu tidaklah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hina. Kamu tidak akan disia-siakan. Berhubunglah dengan kami akan menjaga kamu sebaik-baiknya. Setelah selesai membaca surat itu, tahulah daku bahawa ini juga satu bala dan dugaan. Maknanya datang wakil daripada Raja Ghassan, satu kerajaan Kristian, bawa surat, bagi tahu ya, kamu telah disingkir oleh ketua kamu begini-gini. Marilah datang tempat aku. Apa kamu nak, aku akan bagi. Tapi biasalah tuan-tuan sekalian, ajak lawan. Kau ikut kita, bagi gini-gini, kamu lawan balik Muhammad tu. Itu harapan daripada Raja Ghassan. Surat itu kemudiannya aku hanguskan di dalam dapur membakar roti. Keadaan sedemikian itu berlanjutan selama 40 hari. Tiba-tiba datanglah baginda Rasulullah SAW kepadaku. Katanya Rasulullah SAW menyuruh engkau berasingan dengan isterimu. Mana datang utusan baginda Rasulullah, bagi tahu pula tadi 40 hari. Hari yang ke-40 tu datang wakil daripada Rasulullah bagi tahu bahawa Rasulullah SAW menyuruh engkau berasingan dengan isterimu. Pisah dengan bini. Bagi tahu bini yang balik dulu Sabak sana, nanti abang selesai masalah balik salam balik. Bagi tahu kat bini macam tu. Kena pisah tu sekalian. Jadi bila pisah dengan bini, lagi sedih tu sekalian. Dulu kawan-kawan tak mau tegur, tak apa, bini ada kat rumah, balik boleh ngadu ya. Orang tak mau layan abang lah gitu sabarlah bang, sabar gitu, sabar gitu. Ladi pula tu sekalian, bini pun kena balik kampung dah, tinggal seorang-seorang. Apakah aku harus menceraikannya?
Tanya balik, Nabi suruh pisah tu suruh cerai ke suruh pisah saja? Maka kata orang itu tidak, hanya disuruh berasingan saja, jangan menghampirinya. Suruh pisah, jangan dekat-dekat. Itu saja. Perintah yang sama itu juga disampaikan kepada dua orang rakan yang senasib denganku. Dan aku pun berkata kepada istriku, pergilah pulang kepada ibu bapa dan saudaramu dan tinggal bersama mereka hingga Allah menentukan sesuatu mengenai perkara ini. Keadaan begini terus berlanjutan 10 hari lagi sehingga genaplah 50 hari sejak orang ramai dilarang bertegur sapa dengan kami. Pada satu pagi aku sedang berada di atas sutuh. Sutuh ni bumbung ya, rumah orang Arab tu dia bumbung dia pakai slab je. Dia tak ada bumbung macam kita kan. Itu dipanggil sutuh. Setelah selesai menunaikan solat subuh, aku termenung sedih mengenangkan nasibku yang bagaikan sempit di dunia. Tiba-tiba kedengaran laungan suara dari kemuncak bukit Sarok dengan begitu kuatnya. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar saja laungan itu, daku terus menjatuhkan kepala sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang baik ni tu sekalian, dapat saja berita benda baik, terus sujud syukur tu sekalian. Kita dengar anak kita lulus UPSR walaupun bocor, lulus cemerlang, sujud tu sekalian. Dengar anak lulus PT3, tahu masalah PT3 mencacam tu sekalian, tapi anak kita lulus, sujud syukur. SPM nanti bulan berapa? Tak lama lagi sebulan dua keluar keputusan, sujud syukur. Tapi banyak kita tak tu sekalian. Masa anak nak periksa sibuklah cari ustaz, buat air yasin lah, minum air yasin macam-macam tu sekalian. Tapi bila dah lulus, tak ada pula sujud syukur, tak ada pula ucap terima kasih pada Allah Ta'ala. Banyak kita ni lalai bila dapat nikmat tu sekalian. Masa diuji, sabar. Macam kera lah tu sekalian. Kera jatuh daripada pokok waktu bila tu sekalian? Kan waktu senang. Waktu susah kan pokok bergoyang, pegang pokok, tak jatuh dia tu sekalian. Waktu angin sepoi-sepoi, bahasa dia apa, jatuh dia. Macam tu kan. Jadi manusia gitu juga, kadang-kadang diuji dengan Allah Ta'ala dia bertahan, tapi bila diuji dengan kesenangan, kemewahan, dia gagal. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar saja laungan itu terus sujud syukur. Aku sudah tahu bahawa kesempitan dan kepayahan yang merupakan dugaan itu telah pun dilapangkan. Rupa-rupanya Rasulullah telah memberitahu kepada orang ramai setelah solat subuh bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubat kami. Mereka saling berbual mengenai kami. Kemudian datanglah kepada aku seorang sahabat memberitahu tentang pembebasan aku dari pemulauan yang menyakitkan itu. Kerana tersangat gembira pakaian yang di badan, aku tanggalkan dan aku berikan kepadanya. Ni orang Arab ni antara perangai dia sekalian, bila dia suka apa benda yang bernilai ada pada dia, bagi hadiah kat orang. Pada kain tu itu je selai. Jubah dia selai tu je tu sekalian. Bagi kat orang dia terlupa, bila nak jumpa Nabi baju tak ada tu sekalian. Ini Ka'ab. Jadi bagikan baju tadi pada sahabatnya. Aku tanggalkan dan aku berikan kepadanya. Demi Allah tidak ada pakaian lain kepunyaanku untuk aku pakai pada hari itu. Terpaksalah aku meminjam pakaian orang lain untuk dipakai, dan aku pun pergilah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya gembira, baju satu tu bagi kat orang, dia tak ada baju, terpaksa pinjam dengan orang lain tu sekalian. Kita punya gembira, berkepuk-kepuk baju kat rumah tu sekalian, tak bagi-bagi. Dengar bantuan banjir pun hantar yang berlubang dekat celah kangkang tu sekalian. Apalah perangai orang Melayu ni tu sekalian. Nabi suruh kita derma ni tu sekalian. Kita infak ni bagi yang terbaik. Kalau boleh yang baru beli yang raya semalam tu sekalian, itu bagi pada orang banjir. Bukan yang dah koyak rabak. Koyak siang aku tengok orang memilih balik dekat pusat di pengumpulan tu sekalian. Siang malam tau tu sekalian, bukan sikit, banyak. Kalau boleh esok kalau tuan-tuan nak infak, elok basuh, lipat, gosok, lipat masuk dalam plastik. Jadi senang, memudahkan orang tu sekalian. Jangan susahkan lagi. Ini melonggok-longgok dalam kotak, capak dekat tempat di pusat mengimpun tu di Seksyen 17 tu. Kalau di Meru tu tempat saya di Bukit Kapal tu sekalian. Tarik koyak, tarik koyak kat ketiak. Ini kat celah kangkang. Tapi orang Meru dia cerdik juga tu sekalian. Budak-budak kata, "Pakcik kita buang, kita bakar." Jangan bakar. Nanti kita pergi sana, kita nak lap tingkap rumah orang banjir, kita takkan nak beli kain. Yang tu kita buat lap. Bagus juga tu sekalian. Itu yang cerdik. Yang tak cerdik dia bakar tu sekalian. Orang kampung ni dia cerdik juga tu sekalian. Kita jangan bakar, nanti kita buat lap cermin untuk kita nak basuh rumah orang, kita nak pakai kain tu ya. Adalah guna juga, bukan tak ada guna, tapi pahala sikitlah tu sekalian. Itu memang niat nak buang baju, minta tolong orang banjir, tolong selesaikan masalah dia.
Orang banjir ni pun masalah juga tu sebahagian tu. Orang dah tolong dia tak ingat. Ini aku tengok yang dekat masjid-masjid tu lah tuan-tuan sekalian. Duduk kat masjid. Ya, pasal apa? Pasal dah tak ada tempat lain dah. Sekolah tenggelam masa duduk kat masjid. Bila makan, berebut. Bila sembayang, lepak dia tak sembayang tuan-tuan sekalian. Dalam hati tu patut kau kena banjir. Tapi tak sampai hati lah nak cakap kan. Marah pula dia kat kita. Tapi itulah perangai dia. Kalau kita waktu kita susah tu tadi diuji, patutnya kita baliklah taubat muhasabahan. Ini dah diuji pun masih lagi tak mau sembahyang tu sekalian. Ni sebahagiannya berlaku begitu ya. Maka berduyun-duyunlah orang ramai datang menemui aku, mengucapkan tahniah. Aku pun masuk ke dalam masjid. Kebetulan di waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat. Bangunlah Talhah bin Ubaidillah menyambut dengan memegang tangan aku serta mengucap tahniah kepadaku. Demi Allah tidak seorang pun dari kalangan muhajirin yang berbuat begitu selain daripada Talhah. Aku tidak akan melupainya. Di waktu aku memberi salam kepada Rasulullah, kelihatan muka baginda berseri-seri kerana gembira. Kata baginda, bergembiralah dengan hari-hari bahagia ke atas kamu sejak hari dilahirkan oleh ibumu. Aku bertanya, apakah ini dari engkau atau daripada Allah? Jawab baginda, dari sisi Allah. Kataku lagi, untuk melengkapkan taubatku ini, semua hartaku menjadi sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Kerana dengan sebab harta itulah maka aku menghadapi dugaan ini. Jadi oleh kerana dia diduga dengan sebab kebun-kebun tadi yang dia leka, dia beritahu, ya Rasulullah, untuk meneruskan taubatku ini, aku infakkan semua kebun-kebun tamar aku ke Baitul Mal. Bagi semua sekali. Kalau kita macam mana tu sekalian? Basuh kereta, terlambat kita sembahyang jemaah tu sekalian. Jumpa pengurusi kereta tu, sebab saya lambat tu, beli seminggu tu, letaklah kat surau, buatlah jadi kereta mayat ke apa. Boleh tu sekalian. Tidak pun hantar kat sekolah saya lah, buat-buat budak-budak pergi jalan-jalan mana-mana kan. Tapi janganlah kereta buruk tu sekalian, bagi yang baru. Orang biasa bagi yang buruk-buruk dah tak pakai dah, pasal dia nak beli baru. Yang buruk tu itu pun pasal dah tak boleh recon dah tu sekalian. Kalau boleh recon, apa nama? Apa kat kedai tu, kalau kita nak beli kereta, kita nak jual kereta kita kat dia, trade in. Itu pun pasal dah tak boleh trade in. Kalau boleh trade in dulu tu sekalian. Pasal dah tak boleh trade in tu, baru hantar ustaz, ni nak trade in pun dah tak boleh lah ustaz, saya pun nak beli kereta baru, ni kan tak pakai pula. Jadi ni bagi kat ustaz lah. Patut beli yang baru tu bagi. Ford Ranger 3.2. Macam tu sekalian. Betul, senang nak beli ikan, nak beli sayur kat pasar ya. Itu infak. Ini Ka'ab ni hebat orangnya tu sekalian, sampai dia infakkan semua gitu. Maka apa kata baginda? Tinggalkanlah sebagian darinya untuk kegunaanmu adalah lebih baik bagimu. Untuk menjauhi daripada kesempitan hidupmu. Maka Nabi kata, tak salah, jangan semua sekali. Kau wakaf sebagian untuk keluarga kamu. Sebab nanti kalau tidak, kamu kesempitan. Apa katanya lagi? Wahai Rasulullah, yang melepaskan aku hanyalah percakapan benarku. Untuk menyempurnakan taubat, aku sekali-kali tidak akan bercakap bohong selagi aku masih hidup. Terus ikrar, ya Rasulullah, yang menyebabkan aku terlepas daripada hukuman ini kerana lidah aku yang sentiasa bercakap benar. Padahal tadi kalau dia bohong dengan Rasulullah boleh lepas dah tuan-tuan sekalian. Tapi tak mau, sebab kalau dia lepas, Allah Ta'ala tak lepas dia. Jadi cakap benar kerana lidahku. Lalu dia pun bersumpah bahawa lidah ini tidak sekali-kali akan bercakap bohong sampai aku mati. Sebab tu jangan cakap bohong tuan-tuan sekalian. Tapi itulah, cuma zaman sekarang ni kan nak jadi menteri syaratnya mesti bohong tuan-tuan sekalian. Nak macam mana? Siakap senohong gelamaikan duri, cakap bohong jadi menteri. Betul, kalau tak cakap bohong tak boleh jadi menteri tuan-tuan sekalian. Macam-macam. Baru turun flight main golf, pergi jejak banjir sikit, E. coli. Tahu-tahu orang Thailand kata dah dia shopping dekat Thailand. Untuk mengelakkan nak dikecam dengan orang ramai, dia pun telefon jeneral tentera yang rampas kuasa tu, jom kita makan tengah hari sama-sama. Makan tengah hari. Jadi keluar khabar makan tengah hari rasmi ke apa tu. Untuk membincangkan keperluan-keperluan antara negara bersepadan. Macam-macam lah tu sekalian. Orang duduk berminggu-minggu sampai berselut berlumpur, tak ada kena E. coli pun. Ini E. coli. Tak tahu lah kot dia daya ketahanan melawan penyakit tu dah tak ada tu sekalian. Mungkin juga. Jadi dia kena air kotor sikit tak boleh kan. Macam kita ni orang miskin-miskin ni biasa air kotor tu sekalian. Tak ada masalah. Berenang air kotor, wuduk pakai air kotor, dia tak boleh. Wuduk pakai mineral tu sekalian. Memang tu.
Mengenai ayat Ka'ab ini turunlah ayat, maksudnya sudah pasti Allah telah menerima taubat Nabi dan Muhajirin dan Ansar, hingga dan kamu hendaklah berada di samping orang-orang yang benar. Maka turun ayat Quran yang membela Ka'ab dan juga dua orang sahabatnya yang dipulaukan tadi. Beberapa ibarat dan pengajaran. Pertama, sepintas pandangan mengenai Ghazwatul Tabuk. Islam mula menetap di semenanjung tanah Arab dan telah dapat menguasai hati dan jiwa manusia-manusia di semenanjung tanah Arab. Perkembangan ini dapat diperhatikan dari jauh oleh orang Nasrani Rom dengan penuh kebimbangan. Jadi bila lihat Islam makin berkembang, jadi orang Rom ni tengok tuan-tuan sekalian, Islam ni akan memberi ancaman kepada mereka. Jadi sebab itulah dia terus melihat apa yang akan berlaku dan mereka menubuhkan satu pasukan untuk menyerang Madinah, walaupun akhirnya mereka terlebih dahulu diserang. Orang-orang Rom menganut agama Nasrani bukan kerana beriman kepada agama itu, tetapi ialah kerana penjajahan, yaitu melalui agama Nasrani mereka dapat menjajah beberapa bangsa di dunia. Maka kerana itulah sanggup mereka mempermainkan agama Nasrani sesuka hati mereka. Agama Nasrani mereka ubah alihkan dengan mencampur adukkan hidayah yang ada dalam agama Nasrani dengan kepercayaan wasaniyah, yakni keberhalaan mereka. Kebatilan yang mereka pusakai banyak sekali mereka masukkan ke dalam kebenaran yang sedia ada dalam agama Nasrani. Mana agama Nasrani? Agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa AS. Tetapi setelah mana Nabi Isa tak ada, para ulama mereka tak ada, dia telah diselewengkan dengan pembesar-pembesar mereka. Sebab itu sehingga salah seorang pembesar mereka mengatakan bahawa bukan Rom menganut agama Nasrani, tetapi Nasrani yang jadi Rom. Sebab tu yang adanya Vatican City itu satu tempat. Ini golongan-golongan agama duduk sini, jangan kacau-kacau. Yang kacau ya duduk sini je. Jangan jadi pengarah jabatan agama itu, jangan jadi jabatan ni, tak boleh. Orang agama tak boleh jadi pengarah-pengarah jabatan tuan-tuan sekalian. Duduk sini. Kamu agama, dunia lain. Itu otak sekular tuan-tuan sekalian yang dibawa oleh orang Rom. Sekarang dianut oleh orang Islam sendiri tuan-tuan sekalian. Sampai kalau tuan-tuan pergi kat Malaysia ni, tengoklah. Ada berapa negeri jabatan agama Islam, semua ahli agama tidak diberi ruang untuk jadi pengarah jabatan agama Islam tuan-tuan sekalian. Termasuklah kita Selangor ni yang baru ni pun bukan orang agama juga tuan sekalian. Kau jabatan banyak dah kau orang sapu, bagi satu kat ustaz tak boleh ke? Ya tuan sekalian, jabatan tu macam-macam. Jabatan JPS, Jabatan Pengaliran dan Saliran, Parit dan Saliran ke apa, Jabatan Pertanian, macam-macam jabatan tuan sekalian. Sebenarnya jabatan haiwan pun ada. Dah diambil dengan orang bukan ahli agama. Tiba-tiba jabatan agama Islam pun tak mau bagi orang ahli agama tuan sekalian. Apa takut sangat dengan ahli agama tuan sekalian? Tapi nanti bila sakit cari ustaz. Ustaz tolonglah sakit, pergi jumpa doktor tak boleh baik, cari ustaz. Anak nak periksa, cari ustaz. Semua cari ustaz bila susah. Mati tuan sekalian, nak jadi imam, cari ustaz. Orang masuk kubur talqin, cari ustaz. Lepas tu tahlil, cari ustaz. Tapi nak ngurus dunia tak mau bagi tu sekalian. Bagilah. Kita bukan minta banyak. Aku minta satu je tu sekalian. Bagi jabatan agama Islam tu kat orang agama tu sekalian. Yang lain kau pulun lah. Tak mau bagi juga tu sekalian. Dah berapa kali tukar pengarah jabatan agama Islam, tak mau bagi kat orang agama juga. Apa takut? Dia boleh bagi alasan tu sekalian. Jangan bagi ahli agama, nanti jadi macam Nahwari. Ingat tahun 98 tu dia. Habis ditangkapnya orang apa nama ni, Ratu Cantik apa semua. Dia boleh cakap macam tu kurang ajar punya orang. Yang kau tak bagi itulah peluk K-pop tu sekalian. Itulah jadi ya. Peluk K-pop tu. 1.2 juta pakai K-pop, itulah dapat je tu sekalian. Budak kita pun getik tu aku tengok tu sekalian. K-pop tu baru nak gini dia lagi. Dia lagi kuat peluk tu sekalian. Saya dalam WhatsApp tu saya tulis tu sekalian. Binatang-binatang di atas lebih jelek daripada babi tu sekalian. Ada tanya apa hal itu Ustaz? Bukan aku cakap, Nabi sebut tu sekalian. Nabi kata apa? Lelaki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan itu lebih jelek daripada babi yang bergelumang lumpur berwarna hitam berbau busuk. Tahu? Jadi daripada pegang orang bukan mahram, lebih baik cari babi tu sekalian. Pegang babi tak berdosa. Betul? Ini pegang anjing sibuk satu Malaysia gaduh. Oh, ini pegang anjing berdosa. Sampai ada orang kata jatuh akidah lah apa semua. Mana ada tu sekalian? Pegang anjing tak ada apa-apa. Pegang babi pun tak berdosa. Yang berdosa pegang orang perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan dengan orang yang bukan mahram itu lebih jelek daripada babi tu sekalian. Maknanya pegang babi okey lagi. Jadi kalau rasa nak pegang yang bukan mahram, cari babi dulu tu sekalian. Peluk babi tu balik. Macam tu. Tu lebih baik lagi.
Paling-paling samak je tuan-tuan sekalian kan. Tapi kalau pegang perempuan tak taubat masuk neraka tuan-tuan sekalian. Mana tak? Ni kan main gaduh-gaduh tapi benda-benda macam tu aku kadang pelik tengok orang Melayu ni tuan sekalian. Perangai hodoh. Dia buat satu tu tak ikut hukum tuan sekalian. Ikut nafsu. Ya. Nanti carilah babi tu sekalian. Itu yang sampai babi pun baca kitab dekat apa dah? Dekat Cyberjaya. Ada kan bawa dia tu sekalian? Tahu tak? Tak tahu? Iyalah tuan-tuan pun dah tak baca surat khabar munafik tu mana nak tahu dah. Kan ada seekor babi masuk di perpustakaan MMU apa MSU ya. Universiti MMU MMU lah. Kadang babi pun tengok orang Melayu dah tak mau baca buku dah tuan-tuan sekalian. Bila tepi tasik laki perempuan pegang-pegang tangan, lebih baik aku baca tu. Babi masuk tu. Dulu masa tahun bila tu di Sungai Besar, babi masuk masjid tuan-tuan sekalian. Itu pun sama juga. Pasal orang dah tak mau masuk masjid, babi lah masuk. Tuan ni babi tak datang sebab sini ramai lagi orang datang masjid. Kat sini pun orang tak mau datang surau, sok babi masuk tuan-tuan sekalian. Kau grill lah macam mana, babi tu reti nak masuk sekalian. Bayarlah dekat Universiti MMU tu sekalian. Pagar dah ada pagar, ada guard, macam mana babi tu boleh masuk tuan-tuan sekalian. Mana babi tu cerdik juga tuan-tuan sekalian. Pandai dia berfikir, aku nak baca kitab ni. Sedangkan Islam adalah ad-din yang merupakan dakwah yang diulang semula seruannya melalui lidah para rasul dan nabi seluruhnya. Islam yang datang dengan tujuan tidak lain daripada membawa keluar manusia daripada apa saja pemerintahan selain daripada pemerintahan Allah Ta'ala. Tidak ada hak mutlak pada siapa pun menjadi tuan, menjadi pemerintah. Malah tidak ada pencipta hukum yang boleh menguasai manusia melainkan pemerintahan dan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita ada masalah apa pun, rujukannya ialah Quran dan Sunnah. Tak ada jalan lain tuan-tuan sekalian. Kena kembali pada sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, macam sekarang lah tuan-tuan sekalian. Ada orang mati, kena bom. Lepas tu kena hukum bunuh, hilang seorang tuan-tuan sekalian. Macam mana orang tu boleh sampai ke Australia tu tuan-tuan sekalian? Dia pandai, dia tahu pula tuan-tuan sekalian. Kat sana tu dia ada undang-undang yang boleh melindungi orang macam dia. Kena hukum gantung kat Malaysia, lari kat situ. Australia kata nak hantar balik boleh, tapi dengan syarat gugurkan undang-undang gantung pada dia tu. Sebab kita tidak mengiktiraf hukuman bunuh ke atas manusia. Jadi macam mana? Sekarang tengah berunding lagi, nak balik tak balik. Kawan tu pula pandai. Bukan aku yang bunuh, dia kata, orang lain. Aku jadi kambing hitam je. Ada orang lain, dia kata. Ada orang lain tuan-tuan sekalian. Tapi pasal apa mahkamah tak ambil tahu tuan-tuan sekalian benda tu hari tu masa perbicaraan. Dalam perbicaraan yang terakhir tu pun dia sebut, saya tak ada kena mengena. Ada orang lain yang bunuh, bukan saya, kata dia. Kenapa saya yang harus dipersalahkan? Lain ni dia pergi sana pula, dia beritahu mak dia, mak, saya terpaksa pergi ya, ada orang bawa saya. Ada orang bawa, bukan dia pergi sendiri-sendiri tu sekalian. Yelah dia pun bukan tahu sangat undang-undang dekat Australia tu, tapi tiba-tiba dia duduk Australia, ada orang bawa. Siapa bawa dia tu sekalian? Jeng-jeng, drama belum berakhir. Selepas ni lebih mendebarkan lagi, ada orang tak boleh tidur. Kau jangan degil-degil ya. Lebih baik kau balik aja. Kalau tidak, yang sana buat press conference. Mungkin begitulah tuan-tuan sekalian. Ya, drama-drama seterusnya. Allahu a'lam. Tapi itu dah disebut-sebut dalam akhbar begitu tuan-tuan sekalian. Sebab tak ikut undang-undang Allah. Kalau undang-undang Allah Ta'ala senang je tuan-tuan sekalian. Siapa bunuh orang? Hukum bunuh. Ini nak hukum bunuh, ya Allah. Rayu, rayu. Lepas, layu lagi, kena lagi. Rayu lagi, lepas lagi. Rayu lagi, kena balik. Tahu macam mana tahu undang-undang kat dunia ni tuan-tuan sekalian. Dia undang-undang bunuh ni senang je tuan-tuan sekalian. Dalam Islam kan, bila dah sabit kesalahan tu, dia tu melakukan kesalahan, dia rujuk aja pada keluarga. Tanya keluarga macam mana, dia ni pun dah sabit kesalahan dan dia pun dah ngaku dia bunuh bapak kamu. Macam mana keluarga, nak lepaskan dia ke, suruh dia bayar diat ke, nak letak macam mana, ke nak hukum gantung juga. Kalau keluarga kata aku tak kira, aku nak dihukum gantung juga, kena gantung tuan-tuan sekalian. Dan tak payahlah rayu-rayu dengan siapa-siapa lah. Lepas tu pula kalau keluarga kata tak apalah saya maafkan sebab dia pun anak ramai sian dia. Jadi saya nak minta pampasan saja. Dia kena bayar diat tuan-tuan sekalian. Orangnya dilepaskan. Macam tu. Kita ni tak siapa tak ada kena mengena tuan-tuan sekalian boleh terima rayuan. Tak apa-apa dah undang-undang tuan-tuan sekalian. Itu. Jadi sebab tu sebenarnya tuan-tuan sekalian undang-undang Allah Ta'ala ni yang terbaik tuan-tuan sekalian. Cuma kita je yang tak mau yakin dengan undang-undang Allah Ta'ala. Padahal orang-orang Rom sudah pun tahu segala hakikat tersebut melalui agama Nasrani yang mereka anuti. Mana dalam agama Nasrani sudah diberitahu dah bahawa akan datangnya Islam, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dah tuan-tuan sekalian. Sehingga tanda-tanda kerasulan Nabi, kelahiran Nabi semua disebut di dalam kitab-kitab Injil dan Taurat.
Mereka lah manusia yang paling tahu tentang bahayanya risalah yang terakhir ini. Mereka tahu tentang apa kandungan yang dibawa oleh risalah tersebut yang akan mengancam mereka yang meminati dan mencintai hukum dan undang-undang pelampau, dan mengancam kekuasaan mereka yang menjerut serta menjerat leher-leher manusia, juga mengancam kedurhakaan para pendurhaka. Maka tidak heranlah kalau dinul Islam yang bertunjang di semenanjung tanah Arab menjadi pusat penggoncangan yang menakutkan para pendurhaka bangsa Rom dan kuncu-kuncunya yang menganut agama Nasrani sekadar zahirnya saja, dengan tujuan tidak lain hanya untuk menjaga kepentingan penjajahan mereka ke atas bangsa-bangsa yang lemah. Jadi mereka tak mau terima Islam ni bukan kerana Islam tak betul, tetapi mengancam kedudukan mereka. Macam kita jugalah tak mau laksana hukum Islam pasal terancam orang-orang yang di atas tu. Sebab kalau laksana nanti tak boleh rasuah lagi, kalau laksana nanti tak boleh mencuri lagi, tak boleh ambil hak orang dan seumpama dengannya. Jadi takut kepentingan itu terancam, maka sebab tu cari jalan untuk menghalang Islam daripada dilaksanakan. Antara musuh Islam paling kuat di negara kita menentang hudud tuan-tuan sekalian bukan setakat orang kafir. Beberapa orang Islam tuan-tuan sekalian. Salah seorang nama Dr. Musa Faruk tuan-tuan sekalian. Baru-baru ni membuat perjumpaan dengan Dr. Mahathir untuk menekan Datuk Najib supaya jangan terima private bill yang akan dibentang oleh Kelantan tuan-tuan sekalian. Dia kemudian soal lagi tu budak tu, sengit je kepala otak dia tuan-tuan sekalian. Dulu nak kena tangkap SA lari, balik sini jadi macam setan tuan-tuan sekalian. Nama tu Hishamuddin Rais. Dia boleh sebut, dia kata saya menentang hudud kerana hudud tu undang-undang tak masuk akal. Macam mana undang-undang tak masuk akal tuan-tuan sekalian? Itu undang-undang Allah Ta'ala. Kita kena ingat tuan sekalian, undang-undang Allah Ta'ala turunkan, suka hati Allah Ta'ala lah tak masuk akal ke tak masuk akal. Dia kena ingat Islam bukan agama akal tuan-tuan sekalian. Islam ni bukan agama akal. Islam ni agama wahyu. Ada benda masuk akal, ada benda sebagai ujian dia tak masuk akal tuan-tuan sekalian. Cuba tuan-tuan tengok masuk akal ke tak. Tuan-tuan pergi sembahyang apa semua ni dijanjikan syurga, tuan-tuan pernah nampak syurga? Kata sebab ada orang kata, ustaz ada ke syurga? Dia tanya kan. Saya tak pernah nampak apa. Memanglah sebab itu ujian. Dia nak uji tu memang benda tu tak masuk akal tuan-tuan sekalian. Syurga cerita pula gini besar gini. Masuk akal ke? Tak. Sampai Tuhan kata tak akan dipikir oleh akal manusia biasa. Manusia tu tak boleh berfikir. Tu yang kata Sayyidina Ali, kalau Islam itu agama akal semata-mata, pasti kita menyapu khuf di sebelah bawah. Kita pakai khuf, sapu bawah. Pasal berjalan bawah yang kotor, tapi sapu atas. Pasal apa? Pasal wahyu yang suruh. Sama orang wudu. Iza kumtum ila solah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, sampai akhir. Bila kamu nak wudu, bila nak sembahyang, kamu ambil wudu, ini yang perlu dibasuh. Lah patutnya kalau dia kentut, patut basuh punggung lah tuan-tuan sekalian, pasal bau busuk dekat punggung. Pasal apa yang basuh muka tu? Pasal Allah Ta'ala suruh. Dia macam tu tuan-tuan sekalian. Kita potong satu orang yang mencuri, ribuan orang akan terselamat tuan-tuan sekalian. Dia macam tu. Ini ditanya pula kat wartawan. You Ustaz, kalau kita potong tangan pencuri, siapa nak jaga pencuri itu lepas tu bila dia dah tak ada tangan? Pandai-pandailah dia jaga diri sendiri tuan-tuan sekalian. Dulu masa tak nak curi dia tak fikir pun. Yang kau fikir siapa pencuri? Ini orang Melayu ni pelik tuan-tuan sekalian. Dia duk fikir pasal si pencuri tu. Dia tak fikir orang jadi bangsa curi. Yang kena rompak macam-macam tuan-tuan sekalian. Ni tengok orang pergi bank-bank. Ingat selamat tuan-tuan sekalian. Saya pergi bank tu sebab sekarang ni kita transfer satu bank yang kita ada Maybank to you. Bayar semua pakai Maybank to you lah. Keluar daripada Maybank, diikut sampai 2-3 kereta tu sekalian kejar. Jangan main-main. Bank tu dia sebut tu, Cik 20 tu dia pesan. Cik nanti kalau turun ada orang tepuk bahu, tanya alamat apa semua, jangan layan, jalan terus. Jadi kebetulan staf saya ni pergi nak ambil duit ni tuan-tuan sekalian, bawa 20,000 nak buat bayar gaji budak-budak apa di hujung bulan kan ustaz-ustaz. Elok je turun tuan-tuan sekalian, memang ada orang tepuk betul. Encik alamat ni, oh dia pun terus masuk kereta, budak dia pergi duduk belakang, catat nombor plat, kemudian angkat telefon. Sampai depan sekolah kebangsaan seksyen 20, 2 kereta dah menunggu dah tuan-tuan sekalian. Munjuk kawan saya ni pun dulu racer tuan-tuan sekalian. Ustaz saya muda-muda kan. Semua racer tuan-tuan sekalian. Dia tengok dekat cermin kanan kiri dah tuan-tuan sekalian ikut dia. Dia pun laju masuk highway federal. Dia masuk kanan kiri dia lepas. Itu dah telefon dah, ustaz doakan selamat ya Absal. 2 kereta ustaz ikut aku ni kata dah. Alhamdulillah selamat. Tu yang Token Mas seksyen 17 tuan-tuan sekalian. Dia langgar je, dia tak kira dah. Langgar yang penting nak dapat. Berapa ratus ribu tu kawan tu bawa hari tu. Tak tahu selamat ke tak selamat. Money changer yang dulu di seksyen 11 siap ditembak sekali tu sekalian. Tu sebab kita sayang sangat dengan pencuri, sayang dengan perempuan, padan muka semua sekali.
Degil sangat, tak mau dengar cakap Tuhan, dengar cakap orang je. Tuan-tuan kalau nak selamat, kena berusaha tuan-tuan sekalian untuk kita terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Taala dah jamin dah. Walakum fil qisasi hayatun. Pada hukum kisos itu ada kesejahteraan, ada kehidupan yang sejahtera, ada keselamatan. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal fikiran. Yang dia fikir. Ni orang tolak hudud ni pasal dia tak ada otak tu, saya tak mau fikir dia. Dia fikir dunia saja. Itulah dia kawan dengan Marina tu jadi macam tu. Masuklah Isamuddin Rais tu sekalian. Antara penentang kuat tu sekalian hudud daripada dulu. Saya sebut nama ni tu, jangan marah dong. Ustaz ceramah sebut nama orang. Sebut nama pasal dia jahat betul. Yang tak berapa jahat tak sebut. Dia jahat betul sebut nama. Quran itu juga tu sekalian. Sahabat zaman Nabi yang jahat sikit-sikit tak sebut dalam Quran tu, jahat betul sebut. Kan? Abu Lahab, Fir'aun, tu memang dia jahat maksimum tu sekalian. Tu kena sebutlah. Pasal dia lawan Allah Taala kan. Ini pun lawan Allah Taala dah tu sekalian. Kalau tuduh hudud macam-macam, kalau tak tahu lebih baik diam. Tu lebih baik. Tak tahu tanya, Ustaz, hudud ni sebenarnya macam mana Ustaz? Orang kena potong tangan pula. Nanti macam mana nak makan? Saya tuan-tuan tengok tak, baru dia ada satu program reality tu sekalian. Program reality, tapi bukan Malaysia punya. Malaysia ni reality tak apa-apa tah tu sekalian. Ini Jepun ke Korea tu sekalian. Satu budak perempuan, dia pasal apa dah masalah, dia masih kecil-kecil, dia kejut mak dia jatuh kat jalan, kena langgar, tak ingat kena langgar train ke langgar bas ke apa, jadi tangan dia terpaksa dipotong kanan kiri tu sekalian. Jadi bila dipotong tangannya kanan kiri, dia duduk kat rumah dia, mak dia hari-hari susah hati tau. Kau ni macam mana lah, nanti kalau mak mati siapa nak jaga kau tak ada tangan. Nanti kalau mak tak ada, hari-hari dia cakap gitu. Jadi lama-lama dia tak boleh buat apa-apa tau tu sekalian. Akhirnya apa dia buat? Dia lari daripada rumah. Dia terjun jambatan tu sekalian nak bunuh diri. Tapi ada orang selamatkan dia. Bagi tahu pujuk dia, jangan bunuh dirilah, kamu ada harapan semua. Lalu tu sekalian dia sewa satu rumah, dia duduk suang-suang. Dia buat kerja semua pakai kaki tu sekalian. Makan suap pakai kaki. Yang syok tu sekalian, dia menjahit tau. Jahit tu dia buat apa nama ni, macam gambar-gambar tu kan, ada kan gambar binatang tapi guna manik. Manik tu dia jahit. Dia boleh jahit pakai kaki tau tu sekalian. Jahit pakai kaki tu satu. Tu bayang dia nak masukkan jarum tu, benang dalam lubang jarum tu sekalian. Allah, saya tengok tu sekalian. Dahsyat tu sekalian. Maknanya tu sekalian, tak ada alasan kita kata orang kena potong tangan tak boleh hidup tu sekalian. Dah banyak terbukti hari ni orang tak ada tangan boleh hidup. Apa masalah sangat? Yang sayang sangat dengan pencuri tu apa pasal? Dia boleh tahu tu sekalian. Kalau siang dia akan duduk di tengah jalan tu sekalian, di mana tempat orang lalu lalang, dia pun menjahit tu sulaman tu guna. Dapat duit banyak tu sekalian. Sampai dia masuk dekat program reality tu sekalian, dia pun tak tahu tu sekalian bahawa keluarga dia akan hadir. Dia cerita menangis-nangis tu sekalian, dia cerita. Lepas tu yang apa nama MC tu, kamu tak kalau kamu jumpa balik dengan mak kamu? Dia kata nak nangis. Lepas tu suruh pusing belakang, mak dia dekat belakang tu sekalian. Belas tahun tu sekalian tak jumpa dengan mak dia tu sekalian. Dengan kaki dia boleh hidup. Kalau puak-puak tu bagi tangan dia mencuri, buanglah tangan dia. Nak mencuri pakai kaki pula lepas ni. Padahal dia nak mencuri kan. Itu tujuannya, sebab dia terlampau apa ni aktif sangat daripada salah guna tangan tu, sebab Tuhan suruh potong. Tarik sekejap nikmat tu supaya kau berhenti. Itu tujuan dia. Sebab tu kalau mencuri lagi, potong kaki sebelah kiri pula, potong tangan kanan, potong sebelah kiri pula kaki. Tujuannya apa? Supaya dia berhenti. Tapi kalau dah silang tangan dengan kaki gitu pun mencuri lagi, potong pula tangan kiri tu sekalian. Macam tu, sebab Allah Ta'ala bagi nikmat tangan, nikmat kaki disalahgunakan tu sebab Tuhan halang dia. Tu tujuannya nak menghalang daripada dia terus melakukan kejahatan. Cuma orang kita ni pun tak mau faham. Maka kerana itulah bangsa Rom menghadapi berita perkembangan kejatuhan Mekah dan berita kemenangan Islam di semenanjung tanah Arab. Jadi bila berlakunya Fathu Mekah, Mekah telah diambil oleh baginda Rasulullah, ketika itulah mereka merasa gusar. Bimbang-bimbang nanti Islam akan merebak sampai ke Rom. Kemudian mereka pun mengumpulkan tentera di perbatasan negeri Syam dan Hijaz. Antara Syam dengan Hijaz, mana tu iaitu sepadan antara Jordan dengan apa namanya Saudi. Yang namanya Hijaz tu Saudi, Mekah Madinah semua masuk Hijaz. Yang Syam itu daripada
Syria, Palestin, Jordan, Iraq itu termasuk dalam bumi Syam. Itu semua dah dipecah-pecahkan. Dengan harapan dapat membendung kemarahan dan perkembangan Islam yang akan memusnahkan kekuasaan mereka, malah memusnahkan mereka sendiri juga. Pada perhitungan pihak Rom, perkara yang sangat penting yang perlu dilakukan ialah menembusi pertahanan kaum muslimin. Tetapi sudah dikehendaki oleh hikmah Allah Azza wa Jalla supaya dipandai jihad dan perjuangan muslimin dalam menentang pihak Rom dengan pengorbanan mereka yang besar itu saja, yaitu pengorbanan menghadapi kepayahan jasmani dan menanggung beban kesukaran merentas perjalanan yang begitu jauh di antara Madinah dan Tabuk, pergi dan balik. Perjalanan itu seperti yang anda lihat adalah satu perjalanan yang ganjil ajaib. Pada kesengsaraannya malah pada kesukaran yang mereka tempuhi. Aduh, kita dah baca sekarang bagaimana sengsaranya sampai makanan habis ketika itu. Tinggal soal sikit-sikit segenggam gandum, segenggam tamar tu yang Rasulullah suruh kumpulkan, akhirnya didoakan, berlakulah mukjizat. Tapi diuji sebelum tu, beberapa hari dah tentu sekali dalam keadaan kelaparan, makanan habis. Nak minum air tak ada, kena sembelih pula unta, ambil bonggol air dekat bonggol unta. Itu ujian kesesaran yang diuji. Kita tak ada uji macam tu ya. Duduk sini senang yang paling-paling uji dengan banjir sikit tentu sekalian. Itu je. Itu pun banjir kat sebelah sana, sini relax. Sebelah sana banjir. Sampai ada satu orang tu cakap, dia pensyarah tau. Aku je pensyarah tapi goblok tuan-tuan sekalian. Dia tu junior saya. Tapi otaknya tak tahulah tuan-tuan sekalian. Pelik-pelik dia kalau bercakap. Jadi dalam grup WhatsApp tu, dia boleh sebut, dia kata Kelantan ni banjir sebab parit tak cukup. Kerajaan Kelantan tak buat parit, kata dia. Aku biar lagi melalut. Dia dekat WhatsApp grup tu, kalau aku bercakap dia takut tuan-tuan sekalian. Antara senior yang digeruni tu aku lah. Jadi aku tulis kat situ. Kesian kamu jadi pensyarah tapi macam budak tak sekolah. Senyap terus Islam. Lepas tu tak lama tu dia menulis lagi. Saya tulis lagi. Kamu tak ada akal ke? Kalau dah sampai sungai Pahang melempah, sungai Terengganu melempah, sungai Kelantan melempah, rumah sekolah pun sampai melempah situ, kau nak buat parit kat mana? Atas bumbung? Senyap terus dia tak jawab Islam. Kemudian beberapa hari selepas tu Tanjung Karang banjir tu Islam. Dia ni mak dia ada restoran dekat Tanjung Karang tu sekalian. Kena banjir depan restoran mak dia. Aku pun WhatsApp kat dia. Kau dah tengok dah parit depan kedai mak kau? Senyap terus tak jawab tu sekalian. Sampai hari dia tak jawab. Saya kata kalau nak komplain pasal parit, kalau berlaku banjir di Sudan dengan Arab Saudi, sebab dia dulu belajar kat Sudan tu sekalian. Senyap sampai hari ni tak menjawab lah. Itulah. Kita fikir, kita tengoklah banjir je. Kalau banjir tu sikit-sikit, betul lah tu kerana parit, longkang sumbat kan. Macam tuduhan kata pembalakan pun saya tak mungkin tentu sekalian pembalakan sampai 3 negeri banjir. Sedangkan Kelantan pembalakan cukup terkawal tentu sekalian. Gambar yang ditunjukkan tu gambar dekat dekat India, gambar dekat Thailand, dekat Indonesia, bukan gambar Kelantan tentu sekalian yang ditunjuk, yang gambar gondol tu bukan. Itu diambil daripada laman web National Geography tu sekalian. Punya jahat manusia ni tu sekalian. Ini sekarang ni fitnah banyak belega tu sekalian. Budak-budak unit amal kita potong kayu besar tumbang atas rumah tu sekalian. Tahu dak laman web budak-budak celaka ni tulis apa tu sekalian. Unit amal sedang membahagi-bahagikan kayu balak yang mereka tebang. Aku tengok sekalian, gila babi betul buat-buat ni. Padahal dia nak jelamatkan orang tu sekalian, rumah orang tu kena timpa kayu. Tapi tuan-tuan kau tengok memang teruk. Ada yang gambar tu pula, gambar babi letak gambar Tok Guru Ni Aziz tu sekalian. Gambar anjing letak gambar Tok Guru Haji Hadi. Jangan tu sekalian. Kalau kita tak suka, tak setuju dengan Tok Guru kita pun, jangan sampai melampaui batas. Sebab kita ada batasan tentu sekalian. Tuan-tuan kalau ingat dulu bila arwah Datuk Ishak Baharom ceramah di mana-mana, dia ada satu hadis qudsi dia baca tu sekalian. Hadis qudsi itu panjang. Salah satu tu disebut apa? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menzalimi atau menganiaya atau memusuhi para ulamaku, wali-waliku, aku isytihar perang dengan mereka. Jangan main-main tentu sekalian. Kita tak setuju tak apa, jangan kita cerita bukan-bukan. Ini cerita mana Nik Aziz menterdara duit balak. Apa tentu sekalian? Tengoklah rumah Tok Guru Nik Aziz antara banyak-banyak menteri besar tu sekalian. Ini tuan-tuan tengok Selangor dulu.
masa Tok Uban pindah tu sekalian. Dia nak pindah rumah Seksyen 7 tu, dia repair 2 juta. Dia duduk kat hotel Grand Blue Wave, masa tu belum nama Grand Blue Wave. Tukar nama tu pasal nak padam apa nama ni, padam invoice, padam apa semua itu ya, agaknya lah. Kalau tidak takkan begitu jadinya. 2 juta repair. Tuan-tuan tengok, semua satu Malaysia ni, bila mana ada menteri besar baru, tukar sekarang nak pindah, mesti dia repair berjuta-juta tu sekalian. Buat apa yang sampai berjuta-juta tu? Ada kau duduk berdua-tiga orang aja, bukan ramai. Habis duit orang ramai tu sekalian. Tapi Tok Guru Aziz tak pernah buat gitu. Tok Guru jadi menteri besar sekarang, dia tak ada repair rumah menteri besar apa semua, tak ada. Rumah dia pun macam tu lah, pagar pun tak ada tu sekalian. Sampai bawa orang kapir tu sekalian daripada sini, masa tahun 99 tu, daripada ni Kota Raja, daripada mana kan, kawan-kawan kita bawa, terkejut dia orang, "Oi, ini macamkah menteri besar?" Pasal pagar pun tak lah. Sampai macam tu orang terkejut tu sebab orang kafir dia respect dengan Tok Guru kita tu sekalian. Tapi yang pelik, yang dia buat cerita bukan pasal Tok Guru ni, orang Islam kita tu sekalian. Jadi kalau kita tak setuju daripada segi pandangan, itu kita boleh bincang tu sekalian. Tapi jangan sampai menghina batang tubuh orang tu, mengata yang bukan-bukan. Banyak tu sekalian. Semalam ada satu grup ni, OKU Sahabat Berenam tu sekalian. OKU tahu ya? Orang kuat U. Dia boleh saja je. Akhlak Nabi SAW mesti berbahasa baik walaupun dengan musuh. Jadi di mana akhlak-akhlak ahli parti Islam? Dia kata kan. Saya biar lagi ni, Dia letak gambar yang bukan-bukan tu sekalian. Dia hina Tok Guru kita tu sekalian. Saya senyap lagi. Nanti tengok kalau dia lampau so, aku masuk so, aku maki je terus. Betul, kalau aku maki dia tak boleh salahkan aku tu sekalian sebab kau melampau. Aku sikit-sikit bagi pandangan berbeza pendapat tu tak apa. Ini dia hina tu sekalian orang. Mana boleh macam tu? Gambar pimpinan-pimpinan kita, dilukis gambar apa, diberuk lah apa semua. Tu tak boleh tu sekalian. Kita pun tak buat macam tu, jangan. Kalau nak buat tu jangan dalam web tu. Kalau dalam surat khabar tu lantaklah kau surat khabar kau sendiri kan. Tapi nanti jadi macam dekat Perancis baru kau tahu. Janganlah buat bukan-bukan. Kita ni orang Malaysia ni elok kan. Jangan sampai jadi macam kat negara lain tu sekalian. Kalau tak ada jalan tembak. Tapi yang di Charlie Hebdo tu sekalian, itu memang patut sangatlah, pasal jahat sangat tu sekalian. Tapi itu pun kata banyak pemimpin-pemimpin Eropah itu perancangan CIA tu sekalian. Bila orang dah tak berapa setuju dengan mereka carilah. Pasal sekarang ni Eropah cukup marah dengan Amerika tu sekalian. Isu pasal apa nama ni, menembak kapal terbang MH17 ya, 017 ke 70 070 tu yang di Jerman. Itu dia marah tu sekalian. Ya. Pasal apa? Mereka menuduh yang tembak tu Rusia, sedangkan yang tembak bukan Rusia. Kalau kita tengok tu memang dia tunjukkan visual tu yang dibentangkan di Australia oleh apa ni, Putin. Sekarang ni tu kan dia berpakat tu Putin, Angela apa atau Jerman tu, perempuan tu, Chancellor Jerman tu, dan beberapa ketua-ketua negara Eropah untuk membantah Amerika. Amerika pula sekarang ni buat sekatan terhadap Rusia tu sekalian. Itu yang jadi macam-macam tu. Jadi untuk nak mengelakkan tu, dia carilah isu macam kita dulu lah. Macam-macam isu yang kedanya Iraq. Ada senjata pun. Sampai hari ni tak boleh bukti tu sekalian. Ini kerja-kerja perancangan CIA dan juga penjahat-penjahat tu. Kemudian seperti yang anda lihat, adalah satu perjalanan yang ganjil, sengsara, kesukaran yang ditempuhi begitu hebat. Itulah jihad yang diperintahkan oleh Allah supaya dilaksanakan. Bukankah arti jihad itu merupakan pengorbanan jiwa dan raga, berjuang pada jalan Allah dan jalan agama? Itulah yang dituntut oleh Allah dari hamba-hambanya. Semoga dilindungi Allah dari sebarang tujuan lain di sebalik itu, hingga Allah memberi pertolongan kepada mereka bagi menangkis tipu daya orang-orang kafir, atau diberinya pertolongan untuk memasukkan hidayah dan iman ke dalam hati mereka. Jadi bagi pilihan sama ada mereka menang ataupun mereka diberikan hidayah. Angkatan tentera muslimin yang mengharungi kesulitan itu dinamakan Jaishu Usrah, tentera yang dalam kesukaran. Dalam Ghazwatul Tabuk yang menghadapi penderitaan itu telah memakan korban harta dan tenaga serta kerehatan mereka tepat pada waktunya. Semuanya itu mereka korbankan di samping menghadapi penyiksaan yang sungguh hebat. Mereka telah membuktikan iman serta kasih yang sejati kepada Allah. Dengan itu maka berhaklah mereka menerima pertolongan yang berupa kemenangan dari Allah. Kemenangan itu pula dengan tidak berlaku pertempuran. Sejak awal-awal lagi telah ditiupkan oleh Allah rasa takut dan gerun ke hati pihak musuh terhadap mereka. Lalu musuh-musuh itu pun lari lintang pukang dari tentera kaum muslimin dan tunduk kepada penentuan Allah.
Begitulah berlakunya betapa mudahnya pihak Rom di Tabuk ditundukkan dengan dikenakan jizyah. Bukankah ini sebagai ganti kepada kesengsaraan tentera kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang akhirnya nanti tuan-tuan sekalian bukan setakat kalah di Tabuk, Rom akan kalah seluruhnya. Kalau kita baca lagi nanti tuan-tuan sekalian, Rom dengan Parsi ini antara dua kerajaan yang tak pernah kalah dengan mana-mana kerajaan lain. Tapi akhirnya dua-dua sekali tumbang kepada kerajaan Islam, di bawah pemerintahan Rasulullah dan juga para sahabat selepasnya, dan juga oleh tentera-tentera Islam yang kemudiannya, sampai Islam dapat melebar ke seluruh Afrika. Afrika habis itu sekalian ditakluk oleh negara Islam, sampailah ke Eropah, sampai ke Spain. Kat Spain sana ada satu kerajaan dinamakan Kerajaan Islam Andalusia. Tu selat dia tu nama Selat Gibraltar. Selat Gibraltar tu pasal apa tu sekalian? Gibraltar tu sebenarnya Jabal Tariq. Dia ada bukit tu tempat Tariq bin Ziyad berucap tu bagi semangat tu. Jadi orang putih dia tak boleh sebut Jabal Tariq, dia Gibraltar. Kan gitu kan, orang putih ni lidah dia lain sikit. Dia tak boleh sebut Daud payah tu sekalian. Dia panggil David. Tu ya. Dia tak boleh sebut Mikael, payah Michael. Ismail, Samuel. Sulaiman, Solomon. Yusuf, Yosef. Ibrahim, Abraham, kan? Tetap aja lah dalam Bible tu takut sangat. Tu masalahnya. Jadi tengok dalam Bible kan macam tu kan. Surah Samuel tu surah Ismail tu sekalian. Itu dinamakan Selat Gibraltar dekat Andalusia. Malaysia pun banyak Andalusia tu sekalian. Anak dara lanjut usia. Itu lembut sikit lah. Dulu marah dia panggil Andartu, anak dara tua. Kan jangan, anak dara tua. Jadi anak dara lanjut usia, Andalusia. Tu lunak sikit lah. Jadi itu sebahagian daripada kisah Perang Tabuk. Banyak lagi di pengajaran-pengajaran, insyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan-bulan berikutnya insyaAllah. Jadi macam biasa tuan-tuan sekalian, nanti kat belakang tu tolong bentangkan sejadah untuk nak minta duit dengan tuan-tuan. Orang lelaki pun bagi banyak-banyak, orang perempuan pun banyak-banyak kat belakang tu. Tuan-tuan sekalian, pendaftaran baru Alhamdulillah budak ramai masuk. Sekolah saya ni tak payah iklan tuan-tuan sekalian, saya tak pernah iklan pun. Tapi orang datang berduyun-duyun tuan-tuan sekalian. Ini pelajar perempuan sampai tak muat dah. Saya punya asrama perempuan hanya boleh muat 60 orang. Sekarang ni dah waiting list dalam 20-30 orang tuan-tuan sekalian. Jadi Alhamdulillah baru-baru ni kita dapat tanah 2 ekar, ada orang wakaf lagi. Ni pakcik ni bagus pasal dia ngaji hari-hari dengan saya. Tu senang urusan dia. Anak dia pula dulu sekelas dengan saya kat Mahat. Jadi pakcik tu, Ustaz, saya nak jual tanah dekat Bukit Kerayung tu, ada tanah saya. Pakcik kalau nak jual dengan saya lah, tapi murah-murah lah, jangan mahal-mahal pasal nak buat sekolah. Kalau hidup pun senang je pakcik. Pakcik ni pun usia dah nampak-nampaknya tu, orang Jawa kan, wis serep lo. Aku cakap kat dia, wis serep, sudah sore, sudah senja. Umur dah 70 lebih tu sekalian. Jadi gini je lah, boleh tak? Tidak pakcik wakaf separuh jual. Mana 2 ekar tu, setengah ekar jual, setengah ekar pakcik wakaf. Boleh tak? 1 ekar, minta maaf. 1 ekar jual, 1 ekar wakaf. Nantilah Ustaz saya bincang dengan adik. Pasal apa? Pasal adik saya tu beli sama-sama dengan saya. Nanti ada hak dia. Tak boleh balik. Esok dia telefon, Ustaz, adik pun setuju nak wakaf semua sekali Ustaz ya. Cuma tinggalkan saya 0.4 yang hujung tu. Dia ada 2.48 gitu. Jadi yang hujung tu sebab nak buat pondok satu, kok nanti saya teringin nak duduk ke cucu saya nak duduk situ. Tapi yang 2 ekar Ustaz ambil lah kata dia. Tapi itulah Ustaz, saya ni nak pergi sana tak ada siapa nak bawa saya tengok tanah, nak tunjuk tanah tu. Saya kata, pakcik jangan susah, sekejap lagi orang datang ambil. Aku telefon anak dia yang satu kelas dengan saya. Nama Nazmi. Mi, tu bapak kau tu dah tua dah. Dia nak wakaf tanah tau, kau tahu kan? Nanti kalau kau lambat dia meninggal lagi, kesian tau. Kau bawa bapak kau sekarang juga. Ya ke Ustaz? Okey, sekarang saya bawa. Datang betul sekali bawa bapak dia datang. Tengok, tunjuk tanah tu, Alhamdulillah. Ni baru balik daripada Mekah malam tadi, dia dah telefon saya, suruh uruskan segera. Jadi insyaAllah kita ada lagi tanah 2 ekar tentu sekalian. Tapi itulah, tanahnya ada, duit je tak ada. Tuan-tuan pula duitnya ada, tapi tuan-tuan tak buat kerja ni sebab tuan-tuan ada kerja lain. Jadi jangan lupa ada sejadah, letak banyak-banyak, jangan sikit-sikit. Ini kadang-kadang bawa RM15, 5 dengan 10, 5 baginya. Ini ustaz punya, 10 dia punya. Bukan, 10 bukan dia punya. Tak cek tengok nanti. Kalau tidak kat sebelah sana. Kalau tidak sebelah sana, tentu sekalian. Jadi orang lain punya, yang tuan-tuan punya tu yang dekat yang masuk tabung tu. Kan dalam Quran sebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu semua habis. Yang di sisi Allah tu lah yang kekal abadi ya.
Jadi yang ada tunai bagi tunai. Saya suka kalau orang bagi cek tuan-tuan sekalian. Sebab kalau tunai ni banyak biru, kalau cek ni biasanya tak ada yang biru lah. Cek ni biasa banyak. Orang perempuan tak ada tunai, tak ada cek, jangan susah hati. Itu yang dekat lengan, dekat jari, dekat leher tu letak je. Itu kan 20 tahun yang lalu masa menikah. Jadi kalau bagi, nanti suami balik tanya, yang mana gelang yang abang bagi masa bersedia tahun pertama kita nikah tu? Dah bagi kat ustaz, bagus yang ya. Ni kita pergi Habib jual jom tengah hari ni. Akan dapat yang pattern terbaru kan? Kalau tidak itulah pakai sampai kiamat esok. Jadi letak-letak tu sekalian. Dan tu sekalian kat belakang tu kita ada buat jualan infak beras. Sebab apa tu sekalian, banyak sekolah-sekolah tahfiz ni menghadapi masalah ialah mak bapak ramai tak bayar yuran tu sekalian. Tak bayar yuran bertangguh tu sekalian. Saya bulan 12 malam tu sekalian outstanding saja di Ma'had tu, asrama lelaki dekat 50,000 tak bayar yuran. Asrama perempuan dekat 30,000 tu sekalian. Jadi kadang-kadang tu sebab bayar gaji lambat. Saya cakap dah ustaz sabar ustaz. Yang penting ustaz dapat, lambat sikit tu tak apalah. Kita telefon mak bapak, bayar ya, bayar. Kadang-kadang mak bapak itu dia nak anak hafal Quran tapi bayar tu lambat. Untuk yang lain okey. Macam baru ni nak bayar yuran pendaftaran tu sekalian. Ustaz saya ada anak 5 tapi itulah minta sekolah ustaz tangguh boleh dah sebab anak saya banyak ni. Sekolah lain tu saya kena bayar segera. Sekolah lain bayar segera, kita punya tangguh tu sekalian. Tapi kita tak ada masalah lah, tak apalah tangguh sikit kan, tapi jangan tangguh lama sangat. Ni sampai setahun tu sekalian tak bayar. Itu yang bulan 12 malam budak-budak nak balik, kita kurung dulu tu sekalian. Mana yang mak bapak bayar bagi balik. Mana tak bayar tinggal dulu, pergi cari duit sekejap. Yalah kalau 12 bulan tu sekalian, kiralah 350 kali 12 tu sekalian. Padahal sekarang ni sekolah-sekolah lain semua dah naik dah tu sekalian, 400, 500. Saya maintain lah insya-Allah. Untuk nak memudahkan mak bapak pun tu sekalian, saya baru ni budak baru masuk dia kena bayar 2,000. Tapi duit tu saya akan buat jana lah tu sekalian. Pendapatan tahun depan budak-budak tak payah yuran lagi, cuma bayar yuran bulanan saja. Yuran tahunan, yuran sukan tak payah semua. Kesian sekali. Saya pun tahulah, saya pun ada anak dekat sekolah swasta tu sekalian. Ya Allah, tiap-tiap tahun tu sekalian yuran ulangan tu sampai 1,000 lebih ya. Tapi kita cuba tu sekalian nak bantu mak bapak. Cuma itulah minta mak bapak bayar. Tapi itu pun ya Allah, ada seorang tu terus hilang sampai hari ni tu sekalian. Bukan orang miskin tu sekalian. Minggu ni naik BMW, minggu depan naik Rexton Sanyong. Tapi tak tahu lah kod dia pinjam, tak tahulah. Kod dia pinjam tu, tapi ceritanya kontrak kita besar. Sampai 2 tahun lebih tu sekalian, anak 4 orang tak bayar. Jadi kadang-kadang kesian kita nak beli beras apa tu sangkut. Jadi sekarang kita buat gini sekalian, kita buat infak beras. Ustaz Yusri pun saya dah bagi tahu baru ni dan dia pun start buat tu sekalian. Jadi nanti kadang-kadang ada orang fakir miskin datang, beras kita bagi ya. Jadi nanti tuan-tuan beli beras, ada kampit besar, kampit kecil. Yang kampit besar, satu kampit 10 kilo RM30. Yang kecil RM15. Tuan-tuan ikutlah. Tapi beras tu saya cuma bawa 2 kampit je, sampel je tahu tuan-tuan sekalian. Jangan tuan-tuan bawa balik pula beras tu. Jadi tuan-tuan bagi duit, duit pun saya bawa balik, beras pun saya bawa balik. Macam tu. Jadi nanti saya masak bagi budak-budak. Ya Allah tuan-tuan sekalian, satu kampit beras bayang tu sekalian berapa puluh ribu butir tu. Setiap butir tu diberi pahala tahu tuan-tuan sekalian. Jadi nanti beli banyak-banyak kat belakang tu sekalian. Jangan sikit-sikit. Bagi pula budak-budak ngapal Quran, hari-hari baca Quran, hari-hari baca hadis ya, mesti banyak tu sekalian. Pahalanya insya-Allah ya. Jadi nanti tuan-tuan beli kat luar tu. Dan kalau ada siapa-siapa sini ada masalah-masalah penyakit perlukan rawatan syifa tu sekalian, kita ada ustaz kat belakang tu ya. Nanti tuan-tuan pergi. Itu dahsyat tu sekalian. Ada orang kedai buka kan, tapi orang lalu lalang nampak tutup. Dia boleh tolong bukakan tu sekalian. InsyaAllah. Ada orang suami hilang tu sekalian. Suami hilang, dibawa lari dengan perempuan. Wak datang tu sekalian insyaAllah. Balik lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah baca-baca tu sekalian. Tapi orang berubat ni tu sekalian, macam kita dengan doktor lah. Ni kadang-kadang aku menyampah juga orang Melayu ni. Dia boleh telefon kita, Ustaz boleh tak bawa wak tu datang ke rumah saya? Apa hal? Ni mak saya sakit ni, so ubat mak saya. Bawa lah mak kau datang sini. Ustaz lah datang sini tu. Kurang ajar betul tu sekalian. Awak nak berubat, awak lah datang. Saya tanya dia, awak pernah tak apa ni doktor kat klinik tu datang rumah merawat mak kau? Tak ada kan? Kau bawa mak kau kan? Kalau boleh sini pun macam tu jugalah. Pasal apa tu sekalian? Kalau kita rawat pergi rumah orang kan, satu rumah tu makan masa. Jadi satu hari kita dapat tolong 2-3 orang. Tapi kita buat kat Ma'had,
orang datang berbaris ramai pun kita boleh bantu tu. Itu tujuan dia. Kecuali kalau kita nak tolong pagar-pagar rumah, baru kita datang ke rumah tu. Pasal rumah tu tak boleh dibawa kat tempat kita. Kalau rumah tu boleh, aku suruh bawa juga. Macam tu. Jadi pasal tak boleh, baru kita. Kalau pagar-pagar, baru kita pergi tu sekalian. Kalau setakat cuma anak degil, tak mau pergi sekolah, bawa anak tu datang sini. Oh, dia susah lah Ustaz, dia tak mau. Kau bapak pandai-pandai lah macam mana kau nak bawa. Kau ikat dia ke, macam mana ke. Kan? Ini lah anak saya dia tak mau. Ini ada soal tu. Ustaz, saya nak minta tolong rawat si adik saya lah. Kenapa? Adik saya, tapi dia cakap dia tak sakit. Bila saya ajak, dia kata dia tak sakit. Itu pandai-pandai lah kau nak bawa macam mana. Kalau dia kata tak sakit, biar je lah. Kita pula nak pergi sana tu silian. Jadi cuma pagi ni waktu ada kat sini, ustaz tu ada kat sini, jadi kesempatan tuan-tuan boleh jumpa kat belakang tu apa masalah, boleh minta bantuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah teman-teman kami yang diuji dengan banjir di pantai timur ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang bermuhasabah dan bertaubat ya Allah. Kau kurniakanlah kepada mereka rezeki dan bantuan yang tidak disangka-sangka ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah anak-anak kami yang telah mendaftar di mana-mana sekolah ya Allah. Kau permudahkanlah untuk mereka menghayati ilmu-ilmu yang mereka pelajari ya Allah. Yang paling penting mereka akan beramal dengan ilmu yang mereka pelajari ya Allah. Menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang akan berbakti untuk kedua orang tuanya dan agamanya ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kau bukakanlah pintu rezeki untuk kami ya Allah, agar kami mampu untuk berinfak di jalan-Mu ya Allah, agar kami dapat membayar zakat, membantu asnaf-asnaf yang memerlukan ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kelapangan masa ya Allah, agar kami dapat meningkatkan amal bakti kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan ya Allah, agar dapat kami melakukan ibadah dengan sempurna ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Kau bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.